atau Timbalan Menteri menjawab 30 minit. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Terima kasih Datuk Pengerusi. Dan terima kasih kepada semua 15 ahli parlimen yang mengambil bahagian dalam perbahasan yang penting ini. Sudah tentu waktu yang diberikan untuk perbahasan ini semua orang setuju tak cukup sebab perkara ini sangat penting. Dan isu-isu yang tak sempat saya jawab nanti, kita akan jawab secara bertulis. Terlebih dulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua frontliners yang telah berkorban, frontliners dari KKM dan juga dari kementerian lain dan juga daripada agensi-agensi, NGO dan swasta tentang pengorbanan, komitmen, kesabaran, ketahanan, keredaan atas ujian yang Allah SWT bagi pada kita. Datuk Seri Pengerusi, ada banyak isu yang dibangkitkan dan sudah tentu ada isu-isu yang sangat-sangat penting yang sangat-sangat kita perlu ketengahkan dahulu. Perkara pertama yang saya nak ceritakan di sini ialah tentang belanjawan 2021. Sudah tentu ia akan menjawab soalan bagi dari YB Kuala Selangor, YB Hang Tuah Jaya dan juga YB yang terakhir tadi tentang perbelanjaan yang dikatakan mengelirukan dan bagaimana, kenapa ada lihat butiran-butiran yang tinggal kosong, yang sekupang pun tak ada. Apa dah jadi? Sehingga ada yang mengatakan is underfunded. Sehingga ada yang mengatakan bahawa dia pengurangan bukan penaikan. Datuk Pengerusi, kerajaan menyediakan 31.94 bilion peruntukan berbanding 30.6 bilion tahun lepas. Peningkatan sebanyak 4.38%. 1.34 bilion kenaikan. Dan dari jumlah ini 27.2 disediakan untuk belanja mengurus dan 4.72 disediakan untuk pembangunan. Seperkara yang saya nak nyatakan, 10 tahun dulu kita hanya 15 bilion. Hari ini 31 bilion. Itu sudah kenaikan yang sangat tinggi. Sektor kesihatan ini bukanlah tertumpu pada KKM saja. Malah tumpuan kerajaan lebih menyeluruh. Menteri. Contohnya pengecualian cukai perbelanjaan kesihatan disediakan. Menteri. Datuk Pengerusi. Bagilah jawab. Muhammad Menteri, masa jawapan Menteri pendek. Saya nak minta Menteri jawab teruslah kepada persoalan ahli-ahli parlimen. Itu saya setuju. Tidak perlulah banding-banding itu peruntukan. Jawab apa yang kita tanya. Soalan peruntukan ini amat penting. Kerana dalam Menteri baca skrip saja. Menteri baca skrip. Setelah pusing-pusing Menteri, jawab apa kita tanya. Belanjawan ini pada 6 bulan. Suruh Menteri datang jawab. Suruh Menteri datang jawab. Minta Menteri jawab. Menteri jawab. Tak mau dengar Timbalan. Minta Menteri datang jawab. Saya telah dimandatkan oleh Menteri. Teks tu saya tahu. Menteri dekat mana? Maka saya berhak untuk menjawab bagi pihak Kementerian Kesihatan. Yang berhormat Menteri Speaker. mana? Yang berhormat Speaker. Kenapa you berdiri? Mana Menteri? Yang berhormat. Kenapa you berdiri? Yang berhormat Speaker. Menteri turun. Ya, Jelutong, boleh. Timbalan Menteri boleh menjawab. You know the rule. Sila minta. Yang berhormat Speaker, Timbalan Menteri jawab boleh. Cumanya jawablah kepada persoalan yang ditimbulkan oleh ahli Kita nak parlimen. jawab pada persoalan yang saya wujudkan ialah persoalan-persoalan yang penting. Maka kalau tidak ada kebenaran dari saya, duduk. Jangan garang sangat. Ini jawatankuasa. Ini ke standard Timbalan Menteri. Jangan sombong Menteri. Why are you disturbing me? We're not disturbing you. We want an You are answer. disturbing me. Baik, saya beri masa Menteri. Sila on balik. Janganlah sombong. Bongkak. Datuk Pengerusi. Kesian Timbalan Menteri ini. Datuk Pengerusi. Kalau mereka minta lebih masa untuk perbahasan, sebenarnya saya pun perlu juga lebih masa untuk menjawab. Kalau tidak memang tak boleh jawab. Total health, saya bagi contoh. Total health expenditure 2018, 60.1 bilion. 52% daripada public sources dan 40% daripada private sources.
Dan daripada 52% ini, 42% daripada KKM dan 8% daripada agensi-agensi lain. Sebab tu saya nak bagi tahu dalam belanjaan ini, kerajaan terus committed. Contohnya, ujian mamogram 5 juta, saringan kanser cervix 5 juta disediakan. Contohnya, hospital pengajar diberi 1.5 bilion. Hospital ATM 187 bilion. Dan juga MySalam diberikan 2 bilion dalam tempoh 5 tahun. Datuk Pengerusi, belanja mengurus KKM di bawah butiran objek am 20,000 perkhidmatan dan bekalan yang dilihat seolah-olah kosong. Ini yang dibentangkan. Ini yang ditanya oleh 3 orang tadi. Tiada peruntukan disediakan bagi setiap disiplin di bawah program perubatan dan kesihatan awam. Pengurangan ini berlaku berikutan butiran bekalan perubatan telah distruktur semula dalam belanjaan 21 dan ingin saya tekankan bahawa penstrukturan ini tidak melibatkan sebarang pemotongan peruntukan. Malah terdapat peningkatan kepada peruntukan yang disediakan. Boleh membuat butiran menyusahkan pengurusan di bidang perubatan itu. Farmasi, hospital, orang lain yang akan menentukan ke mana nak dibelanja, bukan jabatan tersebut. Timbalan Menteri. Aktiviti disiplin masing-masing berjumlah Ini tak perlu. 4.9 bilion dan dipindahkan kepada butiran bekalan saya tahu ini kerana nak mengumpulkan kuasa kepada seseorang di kementerian. Berjumlah Yang berhormat Lumut. Yang berhormat Lumut. Yang berhormat Lumut dengar. Nanti kita minta laluan untuk bagi penerangan. Tidak boleh mencelah begitu. Kalau boleh saya minta laluan. Tadi pengerusi telah mengatakan yang tak berpeluang untuk berbahas diberi peluang untuk Boleh. mencelah. Sebab itu Lumut mencelah. Boleh saya minta Kepala Menteri kena dengar lah. Tunggu dapat kebenaran. Sabarlah dengar Kepala Lumut. Baik. Boleh saya buat bagi peluang minta kemudian penjelasan. Saya nak tanya, berapa dalam belanjawan ni peruntukan untuk nefrologi? Kalau ada dalam ni. Pengerusi, Berapa? saya Berapa belum untuk sampai kardiologi? lagi di situ. Berapa? Saya Tidak baru ada. mukadimah. Bila tidak ada macam Saya mana baru kita nak mukadimah, rancang belum bila sampai lagi di baca situ. Masing-masing. Lumut. Bagi peluang, saya akan pastikan ada 4 peluang untuk celahan. Tuan Speaker. Perkara ni ditanya dengan begitu panjang lebar oleh Hang Tuah Jaria tadi. Jadi saya spotted this important question. Silakan. Okey. Boleh minta Dah saya habiskan penjelasan? dulu bahagian ni. Bukan Saya saya tak habiskan bagi dulu. pencerahan. Kucing, tunggu. Boleh bagi pencerahan. Bagi saya habiskan bahagian-bahagian ni dulu. Terima kasih. Sebanyak Berapa banyak untuk nefrologi? Cuba jawab. Berapa banyak untuk nefrologi? Bagi pelaksanaan Jawablah. sesi pensiasatan. Berapa banyak untuk internal? Lumut, saya bagi amaran. Lumut tak boleh terus bangun tanpa dapat kebenaran. Saya akan aturkan urusan untuk memastikan dapat celahan. Itu saja. Juludong sila duduk, Lumut sila duduk. Saya akan bagi celahan. Bagi saya habis dulu mukadimah ni. Baik, Datuk silakan. Speaker, Saya bagi dah. What I just Datuk started. Speaker, Datuk Pengerusi, Mukadimah tu lama Datuk sangat, Pengerusi. Menteri. Datuk Dah, Pengerusi. dengar dulu. Benda ni penting. Ya, Yang Berhormat, Datuk Pengerusi, saya mohon untuk lanjutkan masa untuk Timbalan Menteri menjawab. Sebab Batu kawan, akan ada banyak pencelahan batu kawan, memandangkan ramai ahli parlimen tidak dibenarkan untuk membahas. Maka Saya tak benarkan Batu Kawan bercakap. Saya nak minta teruskan supaya ada jawapan daripada Batu Kawan. Datuk Pengerusi, saya mohon untuk lanjutkan masa. Ramai doktor-doktor di Duduklah, sini Batu Kawan. ahli Sila parlimen duduk, yang sila ingin duduk. bertanya. Batu Kau Kawan dah sila duduk. dengarlah dulu. Sedikit petua daripada Datuk Pengerusi untuk lanjutkan masa. 30 minit is double than the time sebelum This is ini. a COVID budget, Datuk Pengerusi, Saya tahu. as you know. Tapi kalau diganggu, Kita kena tahu soalan daripada Yang Berhormat Lumut, seorang doktor. Takkanlah Faham. soalan Saya itu belum pun sampai daripada lagi. doktor-doktor I have lain not ke reached that pakar-pakar part. ahli parlimen yang lain daripada sebelah sana juga. Please use your discretion. Batu Kawan, dia sedang menjawab. Saya sedang menjawab. Saya belum sampai pada tahap tu. Untuk sampai pada tahap tu, YB kena faham apa yang saya cuba nak cakapkan. Kalau tak faham nanti, YB nanti berkata bajet ini berlaku penurunan, which is totally wrong. Speaker. Teruskan. Speaker. Datuk Saya- Pengerusi. Speaker, saya mohon. Saya minta Datuk Pengerusi. saya minta intonasi itu cool kan. Jangan sorry. kuat sangat. Speaker. Speaker. Berilah timbalan Saya- Menteri bentang Speaker. dulu, tak apa. Kita dengar dulu. Sikit. Saya mohon supaya jawapan itu mengikut pertanyaan tadi tu. Dia tak payah cerita panjang-panjang. Ini bukan bajet. Ini jawatan kuasa, butiran. Jadi jawab satu-satu. Baik. Terima kasih. Silakan Menteri. Minta Datuk yang lain Pengerusi, duduk dulu. masa diberikan memang pendek. Baik. Saya sedang menjawab
Saya sedang menjawab YB Kuala Selangor dan juga YB Hang Tuah Jaya. Silakan. Tentang penurunan. Malah YB Hang Tuah Jaya menyatakan ada 8 butiran yang kurang dan ada yang dikosongkan. Boleh saya celah? Boleh saya celah? Saya baru mula. Okey. Let me do Because something. saya tidak kata penurunan itu begitu. Jangan silap faham. Saya kata tidak ada, telah pun dijelaskan perkara itu dalam program khusus. Okey, tak apa. Saya betulkan. Tetapi tidak ada peningkatan. Tak payah. Bukan tidak ada penurunan. Itu persoalannya. Apakah ada peningkatan? Boleh Ada tambah sikit peningkatan. Bagan Serai. Isu Datuk Pengerusi, ada peningkatan. Bagi saya sambung Datuk Pengerusi. Baik, silakan. Ya, Terus. Sudah. Soalan Ini saya. tak boleh. Minta Bandar Gonceng duduk. Jadi ini perubahan ini merupakan yang saya sebut awal tadi, merupakan satu strategi Peningkatan untuk meningkatkan program-program, 29 program perubatan keberkesanan perbelanjaan. Untuk mengurangkan birokrasi, terutamanya apabila melibatkan pembayaran di bawah AP58, iaitu pembayaran di bawah belanja mengurus yang memerlukan kelulusan khas daripada Kementerian Keuangan. Menteri. Bagi menyelesaikan tanggungan yang kena bayar pada tahun sebelumnya menggunakan peruntukan semasa. Dengan ini tiada lagi kelewatan membayar. Menteri, farmasi dan Jadi, bekalan, kenapa selain ada daripada penurunan? itu, penambahbaikan dalam belanjawan ini akan membolehkan kementerian mengawal dan memantau peruntukan secara menyeluruh dan lebih efisien. Dan ini akan membantu kementerian bagi mengoptimumkan sumber keuangan dan supaya lebih dapat menjimatkan lagi. Contohnya melalui pool procurement. Bolehkah Timbalan Menteri jawab farmasi dan bekalan, kenapa ada penurunan dari 1.5 bilion ke 512 juta? Kenapa ada penurunan? Akan sampai. Slowly. Boleh Datuk tanya. Pengerusi. Mohon penjelasan. Jadi selain peruntukan 31.4 bilion yang diluluskan, saya nak bagi tahu bahawa YB Menteri Keuangan telah mengumumkan tambahan peruntukan 96 juta yang melibatkan KKM. Satu, agenda nasional Malaysia Sihat 19 juta. Ubat biologik 6 juta. Peritoneal dialisis 25 juta. Program kesihatan mental 24.6 juta. Saringan kanser cervix. Malah ada sukuk prihatin menjadi 1 juta. Jadi tambahan daripada itu, KKM juga turut dipersediakan peruntukan khas di bawah kumpulan wang COVID pada tahun 2020 sebanyak 1 bilion dan 800 juta pada tahun 2021 yang melibatkan bermacam-macam fasiliti yang diperlukan. Okey, minta Datuk penjelasan. Timbalan Menteri. Okey, baik. Program-program Silakan. 020. Saya beri kebenaran untuk Lumut mencelah. One by one. Terima kasih Pengerusi. Menteri, saya nak bertanya mengenai klaim Menteri tadi bahawa tujuan penyusunan semula ni untuk melicinkan pentadbiran dan pengurusan. Tolong rujuk pada penyata perbelanjaan mengurus bagi tahun berakhir 31 Disember yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan dalam buku ini. Cuba tengok prestasi setiap bahagian dalam bidang perubatan. Dia punya prestasi 99%. 99%, almost every department dengan izin. Apa logiknya sekarang ni? Sebab itu kalau saya tanya sekarang ni Menteri, berapa peruntukan di bawah 20,000 untuk nefrologi? Tolong jawab, berapa? Tambah isu yang Kalau lain. dulu ada, Isu sekarang yang tak sama. ada. Baik, terima kasih Menteri, Lumut. Menteri kata ada dalam projek khas. Dalam projek khas ada detail ke? Berapa-berapa? Ini bajet di peringkat kementerian. Kena ada detail. Isu yang sama, saya nak tambah. Datuk Yes, Pengerusi. Bandar Gonceng tadi. Kok, Lumut, terima kasih Lumut. Terima kasih. Tak payah bagi bertimpa-timpa soalan, kita jawab satu. Boleh saya tambah Sebagai sikit? contoh Isu yang tadi sama. nefrologi. Okey, baik. Kita tengok nefrologi. Saya dah bagi tahu tadi bahawa butiran itu dipindahkan kepada program khusus dan juga komitmen keuangan. Ini Jadi apabila isunya- kita bentangkan sebagai contoh, macam mana nak? Memang sudah boleh dipindahkan saya tambah tetapi sikit? tidak How to ada answer? peruntukan secara How to jelas. answer? Sikit lagi sikit, saya nak How tambah. to answer when you Gonceng interrupt dan ni? Kuala Selangor. Isu sama, isu yang sama. Tunggu. Tak payah. Menteri jawab dulu. Tak payah. I Isu want yang to sama. answer. Isu yang sama, minta. Dia tak boleh jawab sebab tidak ada peruntukan khusus secara jelas berapa jumlahnya. Isunya, That is the point. isu yang kami bawa bukan jumlah keseluruhan. Apabila Tapi kenapa- ada yang tak faham, maka dia akan mengelirukan ramai orang lagi. Menteri, kalau ada butiran, Cuba nak jawab Timbalan Menteri yang tak faham. nefrologi. kalau ada butiran dalam program khusus, kalau ada butiran. Ini isu Dalam yang program dibawa khusus kalau ada oleh butiran, doktor boleh dan kongsi dengan Dewan. pharmacist that are working on the ground. Mereka yang keliru. Kenapa kita nak ubahkan sistem yang sebenarnya berfungsi? Why change something that is already working? Sekarang doktor, pharmacist, mereka bertanya, apakah
peruntukan, apakah bajet untuk tahun seterusnya. Mereka tidak dapat buat perancangan. Mereka kena memohon daripada program khas ini. Ini akan tambah birokrasi. Ini tambah peruntukan. Siapa yang akan membuat keputusan? Siapa ada kabel yang lagi kuat ke, ada kertas kerja yang lebih cantik ke yang dapat peruntukan? Ini kita kena bantu the clinicians that are on the ground. Do not confuse them. Do not make things tough. Let's appreciate our doctors by making their life easy. Sila jelaskan. Bukan saja, we have to look at the granular data. Bukan saja the total amount. Tetapi sila jelaskan. Kenapa ia diubah? Okey, Bandar Kuching. Tolong sekejap. Saya perhatikan kepanasan perdebatan ni daripada monitor saya ni. Saya rasa Yang Berhormat Timbalan Menteri perlu diberi peluang untuk beliau menjawab satu persatu dengan tenang. Kita pun kena dengarlah jawapan dia. Sebab perbahasan, kamu semua tak nak dengar saya bercakap pun. Masa perbahasan... Datuk Pengerusi, boleh jam diberhentikan sementara kami menunggu petua? Can we stop the clock? Sebab tak cukup masa nanti. Tak apa. And we need penambahan masa, Datuk Pengerusi. So can we stop the clock? Terima kasih. Tolong sekejap. Masa perdebatan, soalan-soalan telah ditanya. So sekarang, giliran Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Jadi kita beri peluang kepada beliau untuk menjawab. Kalau kita tak setuju dengan jawapannya, maka kalau tidak boleh diberi penerangan yang selanjutnya, maka kena agree to disagree lah. Sebelah sini kata macam ni, sebelah sini kata macam tu, tak akan selesai kalau terus berbalah tu. So saya nak jemput Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Ya, silakan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Semasa saya memberikan sebab perkara ini dibuat, bising, mereka tak dengar. Jadi tak tahulah apa saya cakap. Saya nak ulang sekali lagi. I have to repeat. Ini merupakan, itu soalan tadi. Soalan tadi, kenapa? Ya. Saya cuba bertenang untuk menjawab. Jawapannya ialah, ini merupakan strategi kerajaan dalam meningkatkan kecekapan, keberkesanan perbelanjaan di samping mengurangkan birokrasi terutama apabila melibatkan pembayaran. Pembayaran yang tanggungan yang kena bayar pada tahun sebelumnya menggunakan peruntukan keuangan tahun semasa. Jadi tidak ada lagi isu kelewatan pembayaran. Satu. Selain itu, penambahbaikan dalam belanjawan yang baru ini juga akan membolehkan kementerian mengawal dan memantau peruntukan secara menyeluruh dan lebih efisien. Dan ini membantu kementerian untuk mengoptimumkan sumber keuangan melalui kaedah perolehan sedia ada supaya lebih menjimatkan peruntukan kerajaan secara keseluruhannya, contohnya melalui pool procurement. Dengan izin. Jadi saya nak bagi bagi contoh tadi. Mohon mencelah. Contohnya. Mohon. Terima kasih. Saya menjawab soalan tadi. Saya bagi contoh tentang perubatan am. Contoh yang disebut tadi perubatan am juga. Sebagai contoh perubatan am, bilangan 5 terdapat peningkatan sebanyak 1.43% apabila ditambah dengan bekalan perubatan sebanyak 272.073 juta. Yang ini ditambah daripada butiran yang dikeluarkan tadi. Ini tidak lagi termasuk tambahan yang diumumkan semasa pembentangan belanjawan 2021 mengenai ubat biologik sebanyak 6 juta. It's not included yet. Jadi maknanya dia penambahan. Saya nak sebut tentang nefrologi. Saya bagi contoh, tak boleh bagi jawab semua 8. Contoh aktiviti nefrologi. Terdapat peningkatan sebanyak 2.33% apabila ditambah dengan bekalan perubatan sebanyak 201.54 juta. Ini belum lagi termasuk pembentangan belanjaan jawatan mengenai peritoneal dialisis sebanyak 25 juta. Jadi kalau kita campur menjadikan aktiviti nefrologi sebenarnya sebanyak 282.9 juta berbanding dengan tahun 2020 sebanyak 252.1 juta. Ini satu contoh lagi. Saya nak sebut tentang boleh tanya sikit. Sebentar, saya nak sebut tentang tunjuk di mana data ni. Disiplin psikiatri dan kesihatan mental yang disebut tadi. Ini pun sama juga. Penambahan 3.89. Jadi penambahannya adalah 44.8 juta. Yang mana jumlahnya sekarang ada 358.2 juta
melebihi daripada 344.81 juta. Jadi kebanyakannya kepada objek am yang kita dapati kosong tu. Cuba tengok tu, kosong tu, apabila dimasukkan balik wangnya tu, dicampurkan, sebenarnya dia adalah tinggi daripada peruntukan pada tahun 2020. Itu saya boleh masa tidak mencukupi. Angka itu jadi mungkin sebenarnya saya boleh bagi secara bertulis selepas ini kalau kita juga kalau sudah membuat kira-kira kita tidak betul tu. Datuk Musi So itu jawapan Timbalan Menteri. Kita bukan nak cari konsensus. So sebelah sini bertanya, yang sebelah sini menjawab. Ya, setakat mengikut saya tanya sikit penjelasan. Itu yang kita pertikaikan. Saya nak tanya sikit mana pendapat. angka-angkanya? Yang berhormat. Saya nak tanya. Semua perbelanjaan mesti dipertanggungjawabkan. Pengurusi. Apa yang dikatakan Datuk Musi, saya memberi jawapan sebab tadi dan berikan jawapan macam mana saya nak nyatakan dengan jelas bagaimana ia adalah satu peningkatan dan bagaimana di butiran yang kosong tu terjawab. Dan saya, Datuk Musi kena bagi saya peluang sebab saya ada banyak nak jawab ni. Teruskan. Yang tadi Jelebu minta banyak nak jawab tentang perkara-perkara lain. Teruskan. Saya kena Datuk Pengerusi mengenai isu butiran Yang berhormat Timbalan Menteri tak bagi lorong untuk mencelah. Jadi tolong. Terima kasih Datuk Pengerusi, terima kasih. Saya untuk jawapan sesiapa yang tidak umpamanya tidak jelas atau mahukan, saya akan berikan secara jawapan bertulis berkenaan dengan bab ini. Datuk Pengerusi pada sedikit yang bertanya mengenai isu yang dibangkitkan terutamanya oleh Hang Tuah Jaya tadi. Penurunan dalam butiran 022700. Yang berhormat, macam mana Yang berhormat Timbalan Menteri nak jawab kalau kalau nak mencelah kemudian tidak diberi laluan pun nak mencelah juga. Kita sekarang berikan peluang kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri untuk menjawab. Silakan Yang Berhormat. Untuk Pengerusi tadi Timbalan Menteri kata untuk Terima kesihatan kasih, mental Datuk naik, Pengerusi. tapi dalam belanjawan Saya nak mengambil turun. kira peruntukan Saya tidak nampak kenaikan dan itu, saya pembangunan mohon penjelasan. Itu saja muka peruntukan surat tambahan yang diumumkan Tolong. semasa pembentakan bajet 2021, kumpulan wang COVID-19 termasuk yang disebutkan perolehan vaksin COVID-19, jumlah keseluruhan peruntukan yang akan dibelanjakan oleh KKM pada tahun 2021 adalah 35.82 bilion sebenarnya. Apabila kita campurkan 31.94 bilion, campur 79.6 bilion, campur 800 juta dan juga 3 bilion yang dikatakan akan dibelanja untuk vaksin ini. Ini menjadikan peratusan peruntukan KKM 2021 berbanding peruntukan persekutuan adalah sebanyak 11.11%, meningkat sebanyak 0.88% berbanding tahun 2020. Hakikatnya ada satu peningkatan dan bukan 9.9% daripada KDNK. Jadi ini yang saya cuba nak nyatakan Datuk Pengerusi, apa yang tersirat daripada apa yang tersurat. Timbalan Menteri memerlukan sedikit boleh jawab soalan saya? Ketenangan untuk boleh jawab menerima. Bajet mana boleh Kalau tersirat? tidak, tak faham. Dia yang kena tersurat belaka itu boleh kita Timbalan bahas. Timbalan Menteri Yang tersirat nak bahas macam. Tolong Yang Berhormat Timbalan Menteri, sila teruskan. Timbalan Menteri, ini bajet, you kena Yang lapor Berhormat. kepada Dewan Yang Mulia ni. Tak boleh tersurat tu. Ya, ini Please lah, tolong. Timbalan Minister, saya jemput untuk menjawab. Kalau tidak diberi laluan, tolong duduk. Kita kena dekorum lah sikit kan. Ya? Silakan. Terima kasih, Timbalan Datuk Menteri. Pengerusi. Timbalan Menteri. Saya nak meneruskan. Bersetujukah Timbalan Menteri mengatakan bahawa ini kalau saya adalah tak diberikan masa, off budget nanti lain semua spending. kena This secara is bertulis. off budget spending. Ia bukan Saya dalam anggaran saya perbelanjaan. belum Tolonglah. Biar Yang Berhormat Timbalan Menteri menjawab. Kalau tak setujulah. Tapi kita kena dengar jawapan dia. Ya. Ini bukan isu setuju atau tak setuju. Ini isu ketelusan. Ini isu soalan ditanya dan jawapan hendak diberikan. Ya. Silakan. Yang Berhormat Speaker. Terima kasih Datuk Pengerusi. Soalannya adalah saya mencuba sehabis baik ini untuk menjelaskan off budget bahagian spending. pertama ini menjawab soalan untuk 3 ahli parlimen yang diberikan khususnya pada Hang Tuah Jaya yang tanya begitu detail. Dan saya nak meneruskan sebab ada banyak lagi ni, ada 15 orang. Ya. Dan sudah tentu kalau tak sempat nanti semua nanti kena hantar secara Timbalan bertulis. Menteri kena akui sajalah. Ya. Apakah yang disebutkan tadi itu adalah Datuk off Pengerusi. budget spending. YB Kopeng diakui dulu. YB Kopeng bertanya tentang pengesanan.
Bila nak habis kalau macam ni? Saya nak minta Timbalan Menteri menggulung dan menjawab semua persoalan. Kalau tidak diberi peluang, macam mana dia nak jawab? Kalau tak setuju, kita tak setujulah. That is how it works. Kalau jawab yang tersirat, payahlah nak bahas macam mana. Terima kasih Datuk Pengerusi. Wabi Gopeng bertanya tentang pengesanan kontak kes positif. Berapa lama yang diperlukan. Kalau lambat nanti, ada banyak lagi kes ni akan merebak-rebak. Untuk mengetahui Wabi Gopeng, apabila notifikasi diberi mengenai COVID-19, pasukan kesihatan akan digerakkan ke lapangan secepat mungkin. Ini adalah tim dalam tempoh 24 jam dari masa notifikasi diterima. Pasukan kesihatan juga akan menjalankan analisa risiko, risk analysis dengan atas pelaporan kes tersebut. Selain dari pasukan kesihatan KKM, pihak KKM juga memobilisasikan sukarelawan dari universiti, NGOs, kementerian, agensi lain dalam membantu pelaksanaan analisa risiko, siasatan dan pengesanan kontak. Pada masa yang sama, komuniti diminta untuk mengamalkan norma baru dan pematuhan SOP ditetapkan. KKM juga dari masa ke semasa memohon penjawatan tambahan untuk kontrak atau kontrak tetapi tertakluk pada kelulusan kerajaan. Saya Wabi Gopeng lagi ada bertanya tentang mohon celah ni berkenaan emolument dengan kontrak 1.9 bilion. Tracing ni. So soalan saya tu, berapa lama untuk pengesanan kontak rapat? Ini soalan yang spesifik. Ada purata jangka masa untuk dapat kontak rapat ke tidak? Do you have the data? Answer yes or no. Itu saja, senang. Kalau boleh saya tambah, Kuala Selangor, dan mengapakah keengganan untuk menggunakan RTKAG yang lebih pantas dari segi turnaround time dan juga untuk kita bertindak tegas dan cepat, lebih cepat daripada PCR dalam hal contact tracing ini juga. Terima kasih. Soalan yang detail tentang YB Gopeng tadi kita boleh jawab secara bertulis. Pada mulanya RTK antigen tidak digunakan, tetapi pada ketika ini RTK antigen digunakan apabila maksudnya ada Timbalan Menteri. Pengerusi lebih baik minta menteri datang. Stiker tak ada. Pengerusi lebih baik minta menteri datanglah. Tolong kami. Menteri dah cakap dia nak jawab secara tu. Boleh jadi dia tak ada data pada masa ini. Ya. Menteri mesti ada, nak undi nanti dia mesti ada. Saya dah beritahu suruh menteri bagus. Sila teruskan menjawab yang berhormat tadi tentang tu. Test antigen tu. Terima kasih. Jawapan speaker paling saya dah tepat. bagi tahu risk assessment lagi. team yang turun secepat mungkin setelah notifikasi bergerak mencari kontak. Kalau nak detail yang tu dan saya tidak ada data itu, saya akan beri secara bertulis. Ada masalah? Yang Berhormat Speaker. Datuk Pengerusi. Yang Berhormat Speaker. Tentang RTK antigen. Pada mulanya kita tak guna. Tetapi kita tahu apabila sebab kita pun pada mulanya kita tidak ada lagi antigen kit yang cukup spesifisitinya, yang kuat dan sensitivitinya. Akhirnya kita jumpa dan pada hari ini kita ada RTK antigen yang hampir yang 90% sensitivitinya, spesifitinya. Dan sensitivitinya 90% ini dapat digunakan dengan lebih jitu untuk pesakit-pesakit. Dan apabila kes mendadak naik di Sabah, kita gunakan di Sabah. Yang Berhormat Speaker, dan boleh. kita tahu RTK antigen lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah. Ya. Itu memang betul. Terima kasih Kuala Selangor. Yang Berhormat nak bagi laluan kepada Jelebu. Jelebu Yang Berhormat. Silakan. Boleh. Terima kasih Datuk Speaker. Saya confused Speaker. Kerana mengikut rekod Speaker, yang Menteri jawab tadi 022700, Secretary dan Mental, mengikut rekod ada pengurangan 31 juta. Menteri jawab, nantilah bagilah saya cakap dulu. Menteri jawab ada pertambahan 24 juta. Saya minta clearance Speaker. Sama ada mental saya rosak atau macam mana? Itu yang pertama Speaker. Kemudian soalan kedua Speaker, pasal hal rakyat tadi, klinik Satu Malaysia ada, saya minta Menteri buat clearance. Saya minta tolong. Terima kasih Speaker. Saya pun sama, clearance klinik tu. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Pengerusi. Kita lebih baik tenang je lah. Saya masih lagi dengan YB Gopeng dan telah dicelah oleh Kuala Selangor. Saya menjawab. Jadi saya masih lagi di sini. Jadi untuk YB Gopeng lagi, tadi untuk maklumat YB Gopeng, sebab ada pertanyaan tentang 1.9 bilion yang termasuk pelantikan kontrak tadi.
Jumlah petugas kesihatan yang terlantik secara kontrak adalah seramai 4,739. Sebagai contoh, kerajaan telah meluluskan sejumlah 2,376 petugas kontrak di bawah pakej rangsangan prihatin dengan anggaran jumlah peruntukan 95.9 juta ringgit. Pelantikan ini dibuat selama setahun, merangkumi pelantikan jururawat, MA, teknologi, makmal, perubatan dan pegawai sains. Selain itu, bagi memenuhi keperluan tambahan, kerajaan telah meluluskan kepada KKM pelantikan kontrak seramai 1,634 petugas kesihatan lagi dengan anggaran kos emolumen sebanyak 31 juta. Secara spesifik, bagi aktiviti kawalan dan pengesanan kontak rapat dengan pesakit COVID di lapangan yang berkaitan dengan skop kerja kesihatan awam, jumlah penolong pegawai kesihatan persekitaran yang telah dilantik secara kontrak setakat ini adalah seramai 585 orang. Datuk Pengerusi, berkenaan dengan YB Jelebu tadi, jadi yang pertamanya tentang mengkaji semula penutupan klinik komuniti termasuk Taman Bukit Kempas Jelebu. Kementerian tidak akan berkompromi terhadap isu aksesibiliti kepada perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Oleh itu, Kementerian bersedia untuk menangguhkan penutupan fasiliti yang belum dapat kelulusan. Saya ingat itu dah jawab lah. Lagi juga ada persoalan daripada Jelebu, YB Jelebu tentang bajet untuk mental illness. Masalah kesihatan mental, dan mungkin ada YB lain yang juga bertanya soalan ini tadi. Masalah kesihatan mental boleh berpunca dari faktor psikososial, kewangan, tragedi dan sebagainya. Peruntukan untuk kesihatan mental telah difokuskan kepada aspek promosi dan juga pencegahan. Kerajaan telah memperuntukkan 24.6 juta bagi tahun 2021 untuk pengukuhan program kesihatan mental, pencegahan, kecederaan dan keganasan. KKM juga telah sediakan plan strategik kesihatan mental 2020-2025 yang memfokuskan kepada aspek promosi kesihatan mental untuk kumpulan sasar, meningkatkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mental yang komprehensif, kolaborasi di antara agensi, aspek pencegahan bunuh diri, aspek persediaan kesihatan mental dalam krisis dan bencana. Mintalah sikit, Menteri. Minta jalan. Silakan. Saya nak penjelasan tadi yang Jelebu bangkit. Klinik Satu Malaysia, dasar kena clear. Sama ada kerajaan hari ini nak meneruskan ataupun tidak Klinik Satu Malaysia. Sebab waktu zaman BN dulu Pekan jadi Perdana Menteri, kita tubuh Klinik Satu Malaysia. Tapi sekarang ni banyak ditutup. Mengapa dulu boleh buat, sekarang tak boleh buat? Di Tanjung Karang, tempat saya pun ditutup. Kena jelas, nak diteruskan ataupun nak ditamatkan Klinik Satu Malaysia ini. So, ini dasar, kementerian mesti ada dasar benda ini. Datuk Pengerusi, sedikit lagi. Timbalan Menteri, terima kasih. Mengenai jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi kepada soalan Yang Berhormat Jelebu, saya ingin tanya di bawah butiran mana terletak penambahan 24 juta ini, sebab saya cari, saya tak nampak. Melainkan ianya tersirat dan mata saya tak nampak. Kalau mata saya tak nampak, saya rasa ramai ahli parlimen di sini mata mereka pun tak nampak. Jadi saya ingin tahu 24 juta tu parking bawah mana, Timbalan Menteri. Saya faham kalau ada program-program pencegahan, tetapi saya tak jumpa di sini peningkatan 24 juta yang ketara dalam mana-mana butiran yang ada di sini, walaupun dipaparkan penurunan untuk kesihatan mental. So saya berterima kasih pada YB Jelebu yang memang push untuk isu ini bersama dengan ahli parlimen yang lain. Terima kasih. Right. Yang Berhormat perlu berapa lama lagi, Yang Berhormat? 15 minit boleh? Ya, boleh. Sebab yang lain kita akan jawab secara bertulis. Datuk Pengerusi, kita lihat apabila kerajaan bertukar, maka bukan saja klinik, dasar bertukar, nama klinik dan macam-macam juga bertukar. Jadi pada ketika ini memanglah untuk kerajaan akan menutup, tetapi akan mengikut suasana semasa dan perbincangan. In simple word, dengan izin, is a case to case basis. Contohnya kes yang di Jelebu ni, atas permintaan dan atas keperluan, maka kerajaan akan bertindak sewajarnya. Katalah belum ada polisi lagi, mudah. Yes, Datuk Pengerusi.
Saya ada soalan pencerahan tadi daripada untuk perkhidmatan di hospital di Jempol oleh YB Jempol. KKM sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan akses perkhidmatan, khususnya perkhidmatan kepakaran di hospital Jempol. Jadi atas inisiatif yang sedang jalankan, ada pelaksanaan hospital cluster yang menggabungkan beberapa hospital bagi membentuk satu entiti cluster di mana hospital Jempol turut terlibat. Hospital Jempol dan hospital Tampin merupakan hospital non-lead, manakala hospital lead adalah hospital Tuanku Ampuan Najihah Kuala Pilah. Jadi melalui inisiatif kluster hospital HTAN ni, pesakit di hospital Jempol turut mendapat akses kepakaran melalui perkhidmatan pembedahan, perkhidmatan rawatan pakar di klinik pakar dan sebagainya. Untuk tahun 2020, Hospital Jempol telah diluluskan peruntukan keseluruhan sebanyak 390.650 di bawah peruntukan BP 01100 bagi perolehan peralatan perubatan. Peruntukan ini digunakan bagi perolehan sebagai peralatan perubatan sama ada bagi tujuan penggantian atau pembelian baru. Bagi keperluan ambulans, sekarang Hospital Jempol ada 5 ambulans dan akan mendapat tambahan 2 unit ambulans lagi bagi perolehan akan datang. Speaker, sikit. Silakan. Pak Jempol. Ni saya nak maklumkan pada Timbalan Menteri. Isu dia, doktor pakar ni datang seminggu sekali. Ada yang 2 minggu sekali. Kluster apa pun yang dibuat, rakyat yang berada di Jempol terpaksa pergi ke Kuala Pilah. Jaraknya jauh. Kalau daripada Palong jauh. Daripada Serting juga jauh. Tampin pun jauh juga. Kita dah bangkitkan lama. Ambulan ni belum sampai lagi sebenarnya. Tak ada pun ambulan ni ada pun dah rosak. Bumbung pun tak repair, tandas tak boleh pakai, Palong 8, Palong 9. BN okey apa? Jadi saya mohon supaya Timbalan Menteri yang begitu hebat datang ke Jempol tengok sendiri. Terima kasih. Dan sokong. Pak Pontian. Ya, terima kasih. Tadi saya menyebut bahawa Ahli Parlimen Pekan ketika itu Perdana Menteri Malaysia ke-6 telah meluluskan pembesaran Hospital Pontian. Tetapi kemudian dibatalkan oleh Kerajaan PH. Saya harap Kerajaan PN ini meneruskan pembesaran Hospital Pontian dan saya perlukan jawapan yang tuntas di Dewan Rakyat ini. Terima kasih. Silakan Yang Bapak Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, berkenaan dengan persoalan yang dibangkitkan oleh YB itu, kita akan bawa ke atas untuk perbincangan dan kita akan bagi maklumat nanti. Bagi Menteri datang jawablah. Ya. Datuk Pengerusi. Teruskan. YB Pontian juga tadi ada mencelah yang tanya tentang Hospital Pontian, merupakan salah satu hospital di bawah kluster Johor Selatan ni. Pada masa ini Hospital Pontian punya kapasiti 120 katil dengan kadar penggunaan katil 58.6%. Terdapat keperluan bagi fasiliti infrastruktur di Hospital Pontian untuk ditambah baik melalui pembinaan bangunan tambahan klinikal. Keperluan cadangan projek ini akan dimohon dalam rancangan Malaysia ke-12. Rancangan ke-12 itu 5 tahun, Timbalan Menteri. Adakah 2001 atau 2021 atau 5 tahun lepas ini? Saya harap 2021 bulan Februari. Kementerian mengambil maklum. Datuk Pengerusi, saya beralih juga pada jawapan untuk YB Kuala Selangor sekali lagi, yang mana kebanyakannya saya dah jawab tadi awal tadi. Datuk Pengerusi, Yang Berhormat Timbalan Menteri, soalan saya tadi, DMR ke PKM 40 ke? di mana 24 juta walaupun diumumkan oleh Menteri Kewangan semasa pembentangan belanjawan 2021, tapi butiran tersebut tak ada dalam belanjawan kementerian. Saya hanya mahu melihat di mana 24 juta itu. Saya nak meneruskan, tidak ada pencelahan selepas ini. Yang Berhormat Menteri Terima kasih, kena Datuk jawab. Pengerusi. Kementerian Kesihatan mengakui sekiranya orang ramai yang peruntukan perlu bantuan kesihatan sektor pesakit awam mental, pesakit ditingkatkan mental sehingga perlu 5% dari KDNK. Ia akan melibatkan I think this is a treachery to sejumlah the House. Batu kawan. Saya faham, tapi Yang Berhormat Menteri tengah address isu-isu lain. Silakan.
Kalau tak ada jawapan, saya tak tahulah sama ada Yang Berhormat Timbalan Menteri nak. Saya bercakap. Sekejap. Saya tak tahu sama ada Yang Berhormat Timbalan Menteri Timbalan Pengerusi, don't allow people to lie here. Sekejap. Saya tak tahu sama ada Yang Berhormat Timbalan Menteri ingin menjawab secara bertulis ke ataupun dia tak ada jawapan sekarang ke atau apa, kan? Kita berikan masa untuk Timbalan Menteri menanggani soalan-soalan yang beliau boleh jawab sekarang. Ya. Silakan. Datuk Pengerusi, saya sedang menjawab soalan daripada Kuala Selangor. Ya. Yang mana peringkat awalnya saya telah jelaskan dengan detail. Tetapi kalau orang tak nak dengar, susah nak faham. Dia bukan tak nak dengar. Jadi saya nak habiskan sedikit lagi. Kementerian Kesihatan, ini persoalan tentang peratus daripada KDNK. Kementerian Kesihatan kita mengakui sekiranya peruntukan kesihatan sektor awam ditingkatkan kepada sehingga 5% daripada KDNK, ia akan melibatkan sejumlah penggunaan dana yang cukup besar daripada hasil kerajaan, iaitu hampir sekali ganda dari peruntukan yang diluluskan pada tahun 2021. Walau bagaimanapun, dengan sumber yang terhad, KKM telah melaksanakan pelbagai penambahbaikan terhadap sektor kesihatan negara dan telah diiktiraf antara yang terbaik di dunia. Kementerian Kesihatan juga akan terus memastikan supaya peruntukan tahunan KKM akan terus ditingkatkan setiap tahun. Seperti yang telah berlaku dulu. Daripada 10 tahun dulu, daripada 15 bilion naik sampai 31 bilion. Keutamaan oleh pihak kerajaan dalam setiap pembentangan bajet yang datang di Dewan Yang Mulia ini. Setiap tahun KKM antara kementerian yang mendapat peruntukan yang sangat besar di antara banyak-banyak kementerian yang lain. Kerana kerajaan sangat prihatin dan faham bahawa perkara ini adalah perkara yang sangat penting untuk kesejahteraan rakyat. Terima kasih Timbalan Menteri. Terima kasih. Terima kasih Kuala Selangor. Ya. Komitmennya adalah untuk bukan saja setiap tahun tetapi over the range of 5 tahun. Ya, supaya kita pertingkatkan KDNK kita. Dan soalan saya atas PKB 40, Timbalan Menteri dan juga EMR. Datuk Pengerusi, memang betul tadi. Tapi saya nak tambah sedikit lagi lah. Bagus, memang kalau boleh memang kita nak 5%. In fact, di US ke 17% daripada KDNK. Yang pertama pendapatan kita lah. Kita daripada teks, sekarang ni dalam keadaan COVID dan sebagainya. Dan akhir sekali bab kesihatan ini adalah bab kita sendiri. Tentang behavior kita sendiri, tingkah laku kita sendiri. Kalau kita tak jaga makan kita, maka badan kita tak sihat. Kalau kita kata merokok tu bahaya, Timbalan Menteri kalau nak kita bagi, kata merokok tu bahaya, kalau dia merokok tak carahan sihat. kesihatan. Standard Menteri Kesihatan. Standard Menteri Kesihatan. KDNK naik. Yang Berhormat, kita berilah. Kita dengar jawapan Timbalan Menteri. Memang susah lah Ini kalau bukan syarahan kesihatan. Syarahan kesihatan. Ya, saya cakap EMR. Yes, Kuala Selangor dulu. Timbalan Menteri, sekian terima kasih. Status Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa berusaha untuk membangunkan sistem maklumat kesihatan elektronik semenjak RMK 6 lagi. Sehingga kini sebanyak 37 dari 146 hospital, iaitu 25%, 96 daripada 1090 buah klinik kesihatan, iaitu 9%, dan 31 daripada 642 klinik pergigian, iaitu 5%, telah disediakan dengan sistem rekod kesihatan elektronik atau EMR. Datuk Pengerusi, seterusnya pihak Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan pertama inisiatif EMR kebangsaan melibatkan semua fasiliti di Negeri Sembilan, merangkumi 7 buah hospital, 42 buah klinik kesihatan dan 11 buah klinik pergigian. Pelaksanaan peringkat ini juga mengambil kira pembangunan platform perkongsian maklumat atau dengan izin Health Information Exchange serta pendekatan baru seperti klinik maya, virtual klinik, temu janji atas talian, online appointment, pendaftaran atas klinik dan pembayaran elektronik e-payment. Peringkat perluasan ke seluruh negara akan dilaksanakan tertaluk kepada model pembiayaan yang akan ditetapkan oleh kerajaan. Saya tahu semua tu Timbalan Menteri. Persoalannya Nanti itu nothing to shout. Nothing to shout. Kita dah spend Datuk 2 Pengerusi, bilion. Kita kena reform Datuk benar-benar. Pengerusi, saya meneruskan jawapan saya ini. Ini EMR tu. Sebab Ini tidak daripada ada butiran YB Serian. dalam bajet. Tidak ada butiran Mana bajet butirannya? untuk Ya betul. EMR. Mana butiran Kosong. EMR?
Kalau benar-benar Datuk Musi, saya meneruskan. Saya tidak membenarkan pencerahan lagi. Saya tidak membenarkan pencerahan lagi. Masa sangat-sangat suntuk sekarang. Okey. Jadi boleh jawab Extend soalan lah. Jumlah saya doktor yang berkhidmat secara kontrak dan pelantikan tetap. Ini ditanya oleh YB Serian. Kalau tak ada butiran Jumlah- macam mana nak luluskan bajet? Jumlah pegawai perubatan yang dilantik kontrak Ya, bukan kedai bagi kopi tujuan dan latihan kedai siswaza di parlimen dan tau. khidmat wajib adalah seramai 22,296. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,544 pegawai lantikan 2016 dan 17 layak dipertimbangkan pelantikan tetap mengambil kira jawatan tetap. Daripada 2,544 yang layak dipertimbangkan, hanya 789 telah ditawarkan pelantikan secara tetap yang dibuat mengambil kira faktor kekosongan Lebih baik jawatan minta tetap Ketua Pengarah dari jawab. masa ke semasa. Pertimbangan lantikan tetap akan dibuat dari masa ke semasa tertakluk kepada kekosongan jawatan tetap dan jawatan yang diwujudkan dari masa ke semasa. Terima kasih Timbalan Menteri. Menteri, minta laluan Menteri. Diperlakukan Datuk Menteri, Datuk minta Musi, laluan. saya ingin menjawabkan account lagi YB Serian. YB yang ada disposable. bertanya dan saya akan menjawab sebaik mungkin tentang hemodialisis. Menteri, minta Peruntukan laluan. sebanyak 25 juta Sebelum topik lain. bagi program rawatan peritoneal dialisis yang diumumkan semasa belanjawan 2021 iaitu sebanyak 27 juta adalah bagi perluasan rawatan peritoneal dialisis kepada 700 pesakit baru. Daripada jumlah tersebut, seramai 640 orang akan dimulakan rawatan PD dengan izin secara Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis CAPD dengan izin dan 60 orang akan dimulakan rawatan PD secara Automated Peritoneal Dialysis APD dengan izin. Selain itu, sebanyak 3 juta akan digunakan bagi membangunkan aplikasi untuk menjalankan organisasi PD dan konsultasi secara maya. Datuk Pengerusi, saya ingin menjawab soalan daripada YB Kampa. Menteri, sebelum topik lain, Menteri, minta laluan Menteri. Sangat-sangat suntuk. Menteri, minta laluan Menteri. Latihan pengiktirafan graduan perubatan. Padang Serai minta laluan. Dan farmasi. Padang Serai minta Aduan laluan. dari graduan terpaksa tunggu sangat lama kerana tidak dapat membuat apa-apa dalam masa ini. Ini aduan. Cadangan untuk housemanship dibuat di hospital swasta. Setiap hospital, sama ada hospital kerajaan atau swasta, mungkin boleh dijadikan hospital latihan siswaza. Sekiranya memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, mempunyai minimal 6 disiplin kepakaran, di mana 5 disiplin tersebut adalah perubatan am, pembedahan am, obstetrik, gynekologi, pediatrik dan ortopedik. Satu lagi disiplin kepakaran tersebut adalah pilihan sama ada perubatan kecemasan atau anestesiologi atau psikiatri atau kesihatan prima. Nombor 2, mempunyai sekurang-kurangnya 2 pegawai perubatan residen, bukan part-time, untuk semua disiplin. Nombor 3, mempunyai 2 pakar residen untuk semua 6 disiplin. Nombor 4, mempunyai bilangan kes yang mencukupi bagi setiap disiplin. Nombor 5, mempunyai kepelbagaian kes ataupun case mix dengan izin yang mencukupi untuk gabungan kes-kes mudah dan kes-kes kompleks untuk 6 disiplin berkenaan. Yang ke-6, mempunyai bilangan katil yang mencukupi. Kadar 1 pegawai perubatan siswazah untuk 4 katil bagi kesemua disiplin. Yang ke-7, sanggup membayar gaji PPS. Pegawai perubatan siswazah. Yang ke-8, sanggup menanggung risiko medico-legal dan membiayai medical indemnity. Pesakit swasta yang membayar mahal dan selalunya meminta privasi untuk dirawat oleh doktor pelatih. Yang ke-10, pakar-pakar dan pegawai perubatan bersedia melatih dan mengikut modul yang ditetapkan. Jadi ini syarat-syarat yang diperlukan sebelum pihak swasta boleh mengambil doktor-doktor pelatih ni untuk dibuat latihan. Menteri, Timbalan Menteri minta laluan sikit. Padang Serai minta laluan. Timbalan Menteri. Timbalan Masa Menteri. minta maaf lah, minta maaf. Padang Serai sikit ya. Minta maaf YB. Rakyat dah Masa SMS sama tak ada. saya. Saya Menteri. ada banyak yang Saya tidak kena dapat tanya jawab. sekarang. Jadi YB yang berbahas Penjelasan, saya terpaksa penjelasan. jawab. Inilah kesannya daripada gangguan. Datuk Pengerusi, tempoh masa menunggu graduan perubatan dan pergigian. Ini soalan dari YB Kampa. Buat masa ini, tempoh menunggu bagi graduan perubatan telah berjaya melepasi tapisan Suruhanjaya SPA adalah 6 bulan. Sehingga 1 Disember 2020, jumlah graduan perubatan yang telah lulus tapisan SPA dan dikemukakan kepada KKM adalah seramai 192 orang. Pengambilan pegawai perubatan siswaza adalah sebanyak 6 kali setahun dan dijangka pengambilan seterusnya adalah pada Februari 2021. Tiada graduan pergigian yang menunggu untuk dilantik. Pengambilan bagi pegawai pergigian dilakukan sebanyak 3 kali setahun.
Yang ketiganya, graduan perubatan juga digalakkan untuk menjalani latihan siswazah di luar negara. Bagi graduan tajaan JPA yang ingin berbuat demikian, mereka perlu memaklumkan kepada JPA. Dan akhirnya, graduan yang telah mengikuti latihan siswazah di luar negara, sekiranya pulang ke tanah air, mereka boleh dilantik bagi melengkapkan tempoh khidmat wajib selama 2 tahun seperti mana ketetapan dalam Akta Perubatan 1971. Minta penjelasan. Menteri, sambung sikit. Menteri. Masa dah Menteri. Padang Serai minta sambung sikit. Datuk Pengerusi, minta maaf YB, minta maaf. Sebanyak mungkin saya nak cuba habiskan soalan-soalan ini. Berkenaan dengan permohonan YB Stew, pembinaan PKD baru, pembinaan bangunan klinik kesihatan permaisuri yang baru. KKM sedia maklum tentang keperluan untuk membina sebuah pejabat kesihatan daerah Stew baru, memandangkan PKD dengan izin sedia ada beroperasi di bangunan yang disewa. KKM juga sedia maklum klinik kesihatan permaisuri memerlukan bangunan tambahan baru bagi menampungkan kehadiran pesakit yang semakin meningkat. Cadangan pembinaan PKD dan KK Pengerusi KK Permaisuri akan dimohon dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan datang. Satu lagi soalan daripada YB Stew, iaitu situasi demam denggi. Kumulatif kes demam denggi sehingga 6 Disember 2020 sebanyak 87,279 kes. Berbanding 121,983 kes bagi tempoh yang sama pada tahun 2019, iaitu penurunan sebanyak 28.4%, iaitu 34,744 kes. Kumulatif kematian adalah sebanyak 141 kematian berbanding 171 kematian bagi tempoh yang sama tahun 2019, iaitu pengurangan 30 kematian, iaitu 17.5%. Ada masa lagi? Sudah habis. Masa dah habis. Saya bukan banyak. Menteri sikit, Menteri, kita tak dapat bahas. Datuk Pengerusi, soalan-soalan lain saya akan memberi jawapan secara bertulis. Apa bertulis? Terima kasih Datuk Pengerusi, dan saya ucapkan terima kasih kepada YB yang mengambil bahagian. Datuk Pengerusi, sekali lagi saya tidak dapat jutaan bahas, terima saya kasih kena kepada soal. frontliners yang telah berkorban. Pengorbanan anda sangat-sangatlah dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Pengerusi, tadi janji kita boleh bahas, boleh celah, tapi saya tak bagi peluang, saya tak bahas lagi. Saya nak tanya sikit saja. Saya minta sikit. Datuk Pengerusi, minta sikit. Yang berhormat, Timbalan Menteri tak bagi jalan untuk mencelah. Yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah 27 bilion 223 juta 685,000 dan 300 untuk Kepala B42 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021, jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka Kepala B42 jadi sebahagian daripada jadual. Kalau nak ajak menteri masuk, panggillah bahagian masalah merambat dia ialah masuk. bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P42 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2021 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju, sila kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, kata tidak. Lebih suara bersetuju, maka perbelanjaan di bawah Kepala P42 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan.